Halo pelajar-pelajar, welcome back to Miss Karen Account Teacher YouTube channel. Okay, video hari ini kita akan sambung dengan account kawalan jenis yang kedua. Okay, so account kawalan jenis yang kedua, so inilah merupakan soalan yang Miss Karen akan ajar, iaitu soalan SPM yang sebenar 2014. Okay. Berdasarkan catatan jurnal dan buku tunai, senang pada bentuk soalan dia sudah berbeza daripada video yang sebelum ini. So make sure sudah go through video account kawalan part 1. Yang ini merupakan account kawalan part 2. Okay? Jurnal dan buku tunai yang diperoleh daripada buku perniagaan suri wawasan. Anda dikendaki menyediakan account kawalan belum bayar, account kawalan belum terima, jumlah markah 18. Kirakan jumlah jualan dan belian satu-satu. So di sini adalah 20 markah. So 20 markah, make sure masa yang digunakan adalah 30 minit maksimum. Okay, maksimum. So soalan minta sediakan 2 account dalam satu muka surat yang sama. We just standby 2 account kawalan belum bayar dan juga account kawalan belum terima. Okey, lepas tu kita akan lihat apakah format dia. Okey, format juga sudah masuk dalam bahagian yang pertama. Okey, di mana account kawalan belum bayar, mesti ingat dia merupakan liability. Butil-butil yang go to account kawalan belum bayar mesti berkaitan dengan belian, ABB dan juga pembekal sahaja. And how to do ABB account kawalan belum bayar? Liability. Hutang bertambah, go to credit. If hutang berkurang, go to debit. Account kawalan belum terima. Belum terima merupakan aset. Butil-butil yang masuk dalam ABT mesti berkaitan dengan jualan secara kredit. ABT berkaitan dengan pelanggan sahaja. Disebabkan ABT adalah aset, so hutang akan bertambah di debit dan di sebaliknya berkurang di kredit. Okay, berkurang di kredit. Lepas tu sebelum kita masukkan jawapan, Miss Kara akan beritahu apakah nilai-nilai yang boleh record into your kawalan from your buku catatan pertama. Dalam jurnal, carikan semua yang ada nama-nama ABT dan ABB. Tunai bank inventory lengkapan audit asset tapi bukan ABT. So, nampak Cempaka NDD. So, Cempaka NDD yang ini kita akan highlightkan, itulah nilai yang akan digunakan. Okay, Suri Andasan Enterprise. Okay, nama ABB, Cempaka ABT. Okay. Lepas tu Camaro, nama-nama ABT atau ABB, DD Enterprise. Okey, nampak tak? Hutang ragu tak masuk. Sebab hutang ragu kita tak tahu siapa lagi. So that's why dia hanya satu anggaran jangan go to account kawalan. Dalam jurnal khas, jurnal belian, sepatutnya kita pun highlight nama ABB. Tapi if you highlight nama-nama ABB, nanti kena guna calculator kira. So jangan lupa in jurnal khas kita sudah jumlahkan. So kita terus ambil nilai jumlah sahaja. Okay, in jurnal khas terus ambil nilai jumlah. So nilai yang Miss Kara highlight ini nanti kita akan record into your account kawalan. Jurnal jualan pun sama, ambil jumlah. Pulangan belian ambil jumlah, pulangan jualan ambil jumlah. Ini khas untuk account. Okay, jurnal khas. Okay. Buku tunai debit merupakan apa? Debit merupakan penerimaan. So penerimaan ini mestilah butil-butil di debit is all your ABT. Okay, kredit kita bayar. Pembayaran bayar kepada siapa? Bayar kepada ABB. Okay, bayar kepada ABB. Okay, so sama cari nama ABB dengan ABT Cempaka. Cempaka, okay, Cempaka dengan ABT, Perniagaan Arif ABT, Shikin Supplier ABT. Okay, now go to credit side. Cari ABB, Seri Andasan ABB. Cempaka dengan Camaro. Tapi kalau remember, Cempaka ini
Tadi di sini sudah ada nama yang sama. So ini bermaksud cempaka ini dia bukan ABB. Cempaka ini merupakan ABT. ABT wujudkan di kredit. This is your CTL. CTL ialah cek tak laku. Sudah terima cek tapi wang tak dapat. So that's why this is your CTL. Dia bukan ABB. Seri andasan. Okay, ABB. Okay, no more. So semua inilah yang kita sudah highlight yang akan digunakan untuk sediakan account kawalan. Okay, now kita akan masukkan your jawapan one by one. Okay, so first mula from your jenam. Okay, first kita mula from your jenam. Cempaka dengan Didi. Kena ingat, cempaka dengan Didi di debit. Debit maksudnya aset. Aset akan merupakan ABT. So ABT pindahkan ke akaun kawalan ABT tarikh yang sama. 2014 Mac 1 merupakan baki BB from jenam 2,800. Kemudian kredit adalah liability. Liability maksudnya seri andasan adalah ABB. So ABB punya baki. Baki ini sebenarnya adalah baki daripada bulan Februari. Okay, baki BB 1450. Selain pada satu hari bulan is okay, is BB ikut cara yang sama. Yang lain jangan ikut cara yang diberi. Semua yang lain mesti buat pada akhir bulan iaitu Mac 31. Okay, yang lain semua akan berlaku pada akhir bulan Mac 31. Okay, cempaka, double check. Cempaka ialah debit, maksudnya ABT. Nama cempaka di debit. When go to ABT, kita akan go to debit. Okay, tapi butir yang kita label, jangan masukkan nama cempaka. Sebab nama cempaka maksudnya ABT. Apa yang berlaku dengan cempaka? Ini merupakan apa? Diskaun diberi yang sudah dibatalkan. So that's why hutang cempaka kepada saya akan bertambah in debit. Okay, nilai ini from jenam. Next, we nampak nama Camaro. Tapi di sini tak ada Camaro. So, you kena pastikan Camaro ialah ABT or ABB. First, go for jenam belian. Jenam belian sudah nampak Camaro. Camaro apa yang kita berlaku ialah beli secara kredit. So, Camaro is your ABB. Nama Camaro in credit. Maksudnya hutang Camaro akan tambah in credit. Sebab kita sudah lupa nak chargekan dia angkutan masuk. Okay, dia lupa nak chargekan saya angkutan masuk. Okay, kemudian Didi. Didi ada. Didi ialah debit asset. Hutang lapor. So Didi adalah ABT. Nama Didi di kredit. ABT akan berkurang di kredit. Sebab Didi mungkin sudah bankrupt. So dia akan menjadi hutang lapor. So semua ini merupakan nilai-nilai from jenam. Jenam sudah siap, we go to jenahas. Jenahas belian, you kena nanya, beli daripada siapa? Beli daripada ABB. Sudah bayar belum? Belum. So hutang ABB akan bertambah 7450 di kredit. Sebab liability. Ini merupakan belian yang secara kredit daripada jenam belian. Okay, jenam belian sudah siap. Now we go to your jenam jualan. Jenam jualan. Jual kepada siapa? Jual kepada siapa? Jual kepada ABT. Sudah bayar tak? Belum. Okay, dia belum bayar saya kan? So, belum terima. Excuse me. So, hutang akan bertambah in debit sebab berlakunya jualan naik 70. Pulangan belian. Nampak belian beli from ABB. I sudah pulangkan barang to ABB. Hutang akan berkurang di debit. Okay, berkurang in debit. Pulangan belian 250. Pulangan jualan. Jual kepada ABT. ABT pulangkan barang kepada saya. Hutang dia akan berkurang in credit. Dua formula just terbalik saja. Okay, 280. Now we go to your buku tunai. Buku tunai debit ABT. Buku tunai into account ini bukan kali pertama.
Every time bila butir-butiran from buku tunai nak pindahkan ke account, make sure mesti pindah ikut bahagian yang bertangan. ABT, look for ABT. Debit, I terima wang bertambah. Hutang ABT akan berkurang di kredit. Okay, and first apa yang kita nampak? Discount. Kita akan jumlahkan. Tapi for discount, kita perlu guna kalkulator kira. For discount, terus ambil jumlah. Okay, di mana I sudah bagi pelanggan discount, ABT discount, hutang dia akan berkurang. So, berkurang in credit 505. Tunai, tunai nilai yang kita highlight tak ada nilai. So, maksudnya kita tak terima tunai. So, all ABT bayar dengan gunakan cek. So, keempat-empat nilai ini kita jumlahkan. 2250 tambah 2500, 1800 and 6415. So jumlah wang yang kita terima adalah 12,965, tuliskan bank. Okay, tuliskan bank. Butir-butir from buku tunai hanya boleh label discount tunai atau bank sahaja. Okay, so all this nilai yang kita sudah guna, okay, inilah nilai yang Miss Karen jumlahkan untuk dapatkan 12,000, wait sekejap jawapan macam bank, 12,960. Okay, kredit bayar kepada ABB. So hutang ABB mesti berkurang in debit. Discount, terus ambil jumlah. So jumlah discount yang saya terima adalah 1,115. So that's why hutang akan berkurang di debit. Okay, tunai saya pun tak bayar tunai. So kita bayar dengan gunakan bank. So bank ialah 1160 for Sri Andasan. Jangan lupa Cempaka bukan nak, Cempaka CTL kita masuk kemudian tambah 2550. Kemudian tambah 2205 from Sri Andasan lagi. Okay. So jumlah wang yang saya sudah bayar, hutang akan berkurang 5915. Last kali, Cempaka is ABT. So hutang ABT akan bertambah. Credit go to debit. Sebab ini merupakan CTL, iaitu cek tak laku 2250. So discount dibatalkan, jangan pindahkan ke dalam. Discount dibatalkan, mesti buat pelarasan in your journal. Okay, now all the nilai sudah masuk. Now kita akan buat perbandingan. ABB, debit lebih ke kredit lebih? Okay, kredit lebih, carikan baki HB. First, jumlahkan your credit 9050. Debit pun kena sama. Ini hutang saya kepada ABB 9050, tolak pulangan 250, tolak diskaun diterima 1115 dan tolak wang yang saya sudah bayar 5,915. Perbezaan 1770. Okey, 1770 pindah ke bulan depan April 1st. Bulan depan April 1st menjadi baki BB 1770. ABT mana lebih? Debit lebih. Bahagian yang kurang carikan HB. Jumlahkan bahagian debit. Jumlah debit adalah 15270. Okey, 15270 kredit kena sama. Tapi kredit, okey, kredit punya nilai adalah kurang, so that's why kita akan tolak. 15270 tolak hutang lapor, tolak pulangan jualan, diskaun diberi dan juga bank. So perbezaan ialah 1220 wang yang masih belum terima from ABT. So kawalan merupakan jumlah hutang yang kita perlu, okay, recordkan dalam mana? Dalam your penyata kedudukan kewangan. Okay, jangan masukkan nama ABT or ABB one by one. So this bahagian A kalau sudah complete 18 markah. Okay, bahagian B 2 markah untuk kirakan jumlah jualan. Pelajar jangan lupa, jualan dengan belian dibahagikan kepada dua. First is your jualan tunai.
Okay, kita akan gunakan jualan tunai tambah with your jualan kredit. Jualan kredit punya nilai mesti ambil dari mana? Jualan kredit punya nilai ambil from ABT. Dari mana kita dapat nilai for jualan tunai? Jualan tunai, okay, bagi highlightkan semua nilai jualan. Okay, nampak tak? This is your nilai jualan yang merupakan jualan tunai. Ini pun sama. Kemudian sini pun sama. Oh, buku tunai yang nampak jualan itulah jualan tunai. So, jualan tunai ialah 300 tambah 400 tambah 1050. Jualan kredit ambil from ABT. ABT punya jualan 9970. Tambah dengan 9970, this is your jualan kredit. So, berapakah nilai jumlah? Okay, jumlah jualan ialah 300 tambah 400 tambah 1050 dan 9970. Jumlah jualan 11720. Jumlah belian, kaedah yang sama. Belian bahagikan pada 2, belian tunai tambah dengan belian kredit. Belian kredit ambillah all your nilai from ABB. Okay, belian kredit. Okay, belian kredit from ABB. So, belian tunai pun mesti ambil from buku tunai. Highlightkan all your belian. Okay, belian di sini 200. Mana lagi belian? Okay, belian di sini 1000. Ada lagi? Okay, tak ada. So, belian tunai adalah 200 secara tunai and 1000 gunakan bank. Tambah lagi dengan belian kredit from ABB 7450. Okay, 7450. So now berapa jumlah dia? 200 tambah 1000 tambah 7450. So jumlah belian adalah 8650. Okay, so inilah bahagian khas untuk akaun kawalan, bentuk soalan yang kedua. So harap pelajar sudah tahu how to buat akaun kawalan sebab kawalan ini penting untuk kita continue dalam Form 5 punya silibus. Okay, itu saja untuk video hari ini. So that's why jangan lupa subscribe, like and share. Okay, so kita akan jumpa in the next video. Thank you. See you. Bye bye.